Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Saudara Zamari LC, anda orang yang pertama bersama dengan saya pada hari ini. Terima kasih. Begitu juga dengan saudara Syahar Ibrahim. Waalaikumsalam. Saudara Anwar Jubin, doa saya anda sihat walafiat. Saudara Syarul Azam, apa khabar Syarul? Saudara Alias Zambri, saudara Alif Yamin Boya. Suka saya tengok nama tu saya. Saudara Zamri LC daripada Semanggul Perak. Orang Semanggul ya rupanya. Semanggul di bawah mana tu? Bawah Parit Bunta ke Bagan Serai? Atau apa Semanggul rasanya bahagian mana tu? Saudara Abdul Manaf, Eda Bis, Kuih Seruh. Rubidin, apa khabar Bi? Doa saya anda sihat walafiat bersama pasangan anda. Saudara Satria Setiawan daripada Mengenembu Perak. Nampak gaya tak lama lagi makan kacang goreng ni lah kita yup. Saudara Mafar Darin, saudara Miben, saudara Pak Chu, apa khabar daripada Langkap Perak. Saudara Zakaria Ismail, Napisyah Syah. Terima kasih. Saudara Cik Mat Mohaini dari Subang Jaya. Saudara Zulkifli Zul, apa khabar Zul? Apai Corner, Hamidah Kamat, apa khabar puan? Raja Kamal Raja Bazian dari Sungai Petani. Doa saya semua warga Sungai Petani sihat. Rasanya tak hujan dah kot. Saudara Thomas Wong Bun Chun, apa khabar saudara? Saudara Husin Qaldi, Muhammad Asri Manat Masri, saudara Azrul Jalil, Marabiah Abdullah dari Panan Jaya, saudara Syuami Shanizah daripada Spring Hill Port Dickson. Syuami dari bandar Spring Hill Port Dickson. Ingat Spring Hill kat London. Saudara Syam Osman, saudara Muhammad Zaini, Jaka Linglung, apa khabar daripada Penang, Jaka ya. Saudara Fulan, terima kasih. Rizwan bin Aman Shah, saudara Alia Zambri, Piaru apa jadi? Sabar dulu. Saudara Said Wahab, terima kasih. Begitu juga dengan saudara Al-Jabar, saudara Muhammad Kamal, Maimunah, Angguk, ya Jabar, kita angguk je lah. Saudara Awad Muhammad Nasar, Helmi Zuni, Zai Marian, saudara Rashid Yusof, saudara Kamal Zaman, Ramli Karim, apa khabar saudara Tuan Haji? Moga sihat. Dan juga teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santun usai pencerahan saya malam ini. Dan mestilah lain tidak, saudara, kita mohon daripada anda semua agar like, share dan subscribe. Juga subscribe lah di Instagram, supaya jika ada sesuatu gangguan di Facebook boleh berpindah kepada Instagram ya saudara. Saudara Abdul Hamid, apa khabar saudara di Instagram? Saudara Syahrul Azam, Pampang Rantai Besi. Pampang tu apa maksudnya ya? Saudara Razali Samad, saudara Cengkrik Samad, Menuju Akhirat di Instagram. Dikmah Mahazir, Ana Zack, Syarul Azam, ya, kabare katanya daripada Menuju Akhirat. Waras, saudara Razali. Dan teman-teman, saya mohon maaf, saya harus memberi pencerahan kerana hari ini laporan daripada Saudara Rio dari Universiti Melaya agak menggetarkan saya sebenarnya. Hari ini hari Khamis saudara, sebab itu kalau boleh malam ni malam seribu rahmat, berdoalah kita malam Jumaat ini supaya segeralah diputuskan jaringan virus corona ini. Sebab hari ini 7 hari bulan Julai, masuk hari yang ke-838 dari laporan saudara Rio dan saudara Jamil Idris. Jangkitan semalam agak-agak menggusarkan. Sebab sebelum itu 2,923, tapi semalam sudah naik pada 3,561. Semalam jangkitannya 3,561, yang tertinggi lah bulan ini saudara. Dan jumlah keseluruhan adalah 4,582,302 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona ya saudara Zainal Ben, saudara Kamu Zaman. Dari laporan saudara Rio, terdapat peningkatan jangkitan di 11 negeri. Susut cuma di 5 negeri, itu negeri Kedah. Susut pada 51, Pahang 38, Terengganu 17, Melaka 42 dan Labuan 7.
Lain-lain di Selangor, 1,341 jangkitan, saudara. Begitu juga di Ullah Persekutuan, meningkat pada 994. Sabah juga turut mengekori, dia meningkat lagi 196. Perak memang tabakor yuk teman tengok ni benda ni. Hai. Nak raya macam mana orang Perak? Sebab jangkitan semalam lah 243 yuk. 243 warga Perak yang dijangkiti oleh virus corona semalam. Negeri Sembilan disusut tapi angkanya masih lagi 160. Pulau Pinang memanglah tak ceroy. 119 naik balik dan akhirnya lah Putrajaya. Putrajaya selama hari ni dua angka tiba-tiba semalam naik pada 123 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Begitulah keadaan, saudara. Berusahalah kita memutuskan jaringan ini. Jaga kebersihan, jaga penjarakan sosial, ya. Jadi kita masuk segmen e-commerce dalam keadaan begini. Berniaga teruskan juga, saudara, ya. Saudara Ismi, saudara Abdul Rahman, saudara Zul Zamzul, saudara Roslan Arifin. Apa khabar, saudara? Di Instagram, saudara Johari Habibah binti Jonet, ya. Sebab kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Bantulah untuk membeli Senangi Al-Bakhur daripada Al-Azhar ataupun minyak wangi daripada Timur Tengah. Ya, saudara. Sampai itu ada juga dia punya gula O untuk menjaga kesihatan. Sampai itu jangan lupa Siti Farehah. Lagi 2 hari kita nak raya. Siti Farehah di talian 017 711 4300. Siti Farehah tentulah dengan dendeng manis Siti Farehah. Memang sedap, saudara. Sesuai untuk makan. Kalau orang Perak buat lemang lah hari haji ni, saudara. Makan dengan ketupat. Dan yang paling seronoknya, harga yang ditawarkan oleh Siti Farehah masih lagi kekal harga lama. Walaupun harga daging sudah meningkat. Harga daging kabarnya sampai RM50 sekilo. Itu juga harga-harga barang-barang yang lain. Tapi Siti Farehah ni, dia meniaga harga kekal lama. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah di talian 017 711 4300. Bagi teman-teman di sekitar Lembah Kelang, nak makan buah-buahan untuk jamuan raya haji ni, hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah anda. Buahnya grade A, murah pula tu daripada harga pasar raya dan di pasar. Kiwi, cherry, anggur, limau, apple dan sebagainya. Dan akhir sekali, untuk letak atas meja sambil-sambil kita melabun, jangan lupa Popiah Sira Lady Maria. Popiah Sira Lady Maria ini memang saya gemar, saya suka makan sebab rasanya pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Syahrul Nizam, saudara Nizam di talian 019 435 1203. 019 435 1203. Itulah seketika untuk e-commerce. Ating apa khabar? Haji Makmur Syakman di talian Instagram. Saudara Samsul Syam, saudara Muhammad Yusof Rusmini daripada Pontian. Terima kasih Samsul Syam. Terima kasih saudara Fazizi Said, Sahali Ahmad. Coca-Cola Moon tak dengar cerita pula. Dia marah pula kau tak sebut nama dia. Saudara, baik, kita masuk segmen segmen naluri kehidupan. Sebenarnya, saudara, terdapat 3 jenis kaki sembang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Semoga kita tidak tergulung di kalangan 3 orang ni. 3 golongan kaki sembang yang baginda Rasulullah tak suka. Iaitu pertama ialah golongan yang disebut sebagai golongan tartarun. Iaitu golongan yang sembang kencang, cakap berjela-jela tapi tidak berfaedah. Mereka ini biasanya suka mencelah percakapan orang dan gemar menguasai perbualan tanpa memberi ruang kepada orang lain bercakap. Jadi artinya dia saja yang betul. Itu adalah golongan tartarun yang dibenci oleh Rasulullah sebenarnya. Kita sepatutnya kalau orang bercakap kita dengar, kita petir dengar dengan betul-betul. Ataupun golongan mutasyadiqun. Mutasyadiqun ini adalah itu golongan yang suka bercakap dengan gaya yang merendahkan atau meremehkan orang lain. Ini orang kaki sembang. Jadi bagi Rasulullah pun tak suka bila dia bercakap dia meremehkan orang lain. Dan golongan yang ketiga adalah mutafaqiyun. Ini orang ni bila bercakap dia suka cerita tentang dirinya saja. Akulah yang hebat, untuk menonjolkan dirinya
dilihat lebih daripada orang lain. Ketiga-tiga sifat ini adalah dibenci oleh Rasulullah. Karena dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya padaku pada hari kiamat nanti ialah orang yang paling hebat sembangnya, orang yang suka memperolok orang lain, dan orang yang sombong bicaranya. Jadi saya hindarkan diri kita bila kita berjumpa teman-teman sembang raya ni, elakkan sifat yang sebegini ya. Tu Haji Wan Ismail, Saudara Rizal Ma'atan, Saudara Muhammad Awaludin, Saudara Abdul Aziz, Taruna, Saudara Rahmat Abu, Saudara Pak Din. Apa khabar Pak Din? Baik saudara, itulah seketika naluri kehidupan sebagai jaluran kehidupan kita untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Saudara Muhammad Jari, SL Service Absorber. Teruskan share, like, subscribe. Jangan lupa subscribe juga di Instagram. Saudara, apa kata Cikgu Hibil dalam mutiara kata? Katanya, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup juga. Kalau bekerja sekadar bekerja, beruk di hutan juga turut membanting tulangnya. Jangan sekali kita memperhambakan diri semata-mata untuk bekerja dan mau terus hidup. Sebab hidup kita ni ada kita punya tujuannya. Jangan ikut perangai sekadar hidup aja, jadilah macam khinzir di hutan tu. Makan apa saja untuk hidup, segala-gala cacing apa semua, kekotoran dimakannya. Sebab itu kita harus menjauhkan khinzir ini, saudara. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata-kata yang begitu berarti untuk kita semua. Bagi saya, kata-kata saya lain tidak. Minta agar pimpinan negara jangan berbelanja tanpa had, kerana kita khawatir andainya negara berbelanja tanpa had, maka kita akan menjadi muflis. Ini ketakutan saya dan saya memperingatkan. Bukan menakut-nakutkan, tidak saudara. Bicara kita malam ini saudara adalah salam terakhir buat muafakat nasional. Sebelum itu kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Berjalan ke lata sedikit lelah, hendak berkelah keluarga bersama. Politik senjata mencari helah, memecah belah tujuan utama. Dalam kirimannya memanglah Pak Nazir ni saban hari menghantar kiriman perkongsian pantun kita, saudara. Saudara Mekno, Saudara Abu Bakar, Saudara Yahya Amin, Saudara Rochu. Pak Nazir berpesan, kerana politik itu adalah senjata untuk mencari helah dan tujuannya adalah untuk memecah belah. Hati-hati saudara. Kata Pak Nazir lagi, buah betik sudah dipetik, bersama cabai buah sawa. Setiap detik pemimpin berpolitik, rakyat terabai berasa kecewa. Kalau pemimpin asyik berpolitik saja, maka tanggungjawabnya terhadap rakyat akan terabai dan rakyat akan kecewa. Buah sawa yang dimaksudkan oleh Pak Nazir adalah buah ciku. Kadang-kadang kita tak tahu bila dengar kata, jom kita mencari buah sawa. Buah sawa itu adalah buah ciku, saudara. Gitulah tingginya, kayanya Pak Nazir dengan bahasa-bahasa ini. Buah betik sudah dipetik, bersama cabai buah sawa, buah ciku. Setiap detik pemimpin berpolitik, rakyat terabai berasa kecewa. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun. Saudara, saya sebenarnya buat masa ini teringat kata-kata lagu daripada Permaidani Buih. Hari-hari saya tengok, sedap saya, sebab katanya dinginnya angin malam ini yang menyapa tubuh, namun tidak dapat mendinginkan perasaan hatiku. Memang tengah panas ni saya, sabar saya. Bagaimanapun saya harus memberi peringatan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, dimasukkan dalam channel YouTube. Itu semua adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab bila lari daripada maksud yang saya nyatakan. Saudara, begitu juga dengan komen-komen yang anda berikan. Saya tak mampu untuk memantau ke semua komen. Itu adalah tanggungjawab anda. Apa yang saya lakukan saban hari adalah sekadar memberi pencerahan politik untuk sekadar informasi supaya warga kita berinformasi. Matlamat saya bila saya memberi pencerahan ini, kita mesti seharusnya berada di paksi, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara, kalau tak bersetuju dengan pandangan saya, terpulang. Kalau bersetuju, alhamdulillah. Itu saja, tak lebih daripada itu saudara. We must agree to disagree. Dan paling penting, kalau anda menghantar kiriman, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, yang baik-baik. Santunilah dengan budi bahasa kita. Ingat saudara, kita adalah warga
cinta damai. Saudara, laporan cuaca hari ini memang masih lagi berterusan panasnya. Sebab itu saya tanya Raja Baizan di Sungai Petani, apakah sejuk ke, hujan ke? Di sini nampak agaknya kering kontang. Cuma bila keadaan panas, tentulah bila sekali datang hujan, dia lebat. Sebab itu anda harus berhati-hati. Kita ni yang warga emas, banyakkanlah minum air. Kalau boleh, air masak itu dimasak, dijerang bersama 3 atau 4 kuntum bunga cengkeh. Itu untuk mengelakkan tekak kita berkahak. Mungkin kita boleh batuk, saudara. Saya minum air minuman yang dijerang bersama dengan bunga cengkeh. Air panas, air mata biasa, tak ada manis-manisan, saudara. Dan nampak gayanya, saudara, semalam harga pasaran saham kita terus merudum. Ini yang agak menggusarkan kerana indeks didagangkan pada angka 1420 mata saja. Dia menyamai tahap sewaktu pasaran di saat negara mengalami pandemik dulu. Artinya tak bermaya. Dan berbeza dengan zaman waktu negara dipimpin oleh Sri Najib. Waktu itu indeks kita adalah 1890. Kalau warga yang selalu masuk ke pasaran, dia kata bull run, sentiasa dalam keadaan yang meningkat, dan bagi mereka yang bermain saham boleh mencapai keuntungan. Tapi sekarang tak bermaya, 1420. Itulah gambarannya kedudukan kita. Saya harap kita berdoa lah supaya pimpinan dapat melakukan sesuatu. Sebab bursa saham Kuala Lumpur ini adalah petunjuk terhadap ekonomi kita. Kalau dia berterusan merosot, maka ekonomi kita bersusutlah. Tapi kalau dia meningkat, itu pertanda ekonomi kita bertambah baik, saudara. Dan saya mendapat kiriman bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah akhirnya, setelah berbulan-bulan kita bercakap soal kemasukan pendatang asing, pekerja asing ini, khususnya yang datang daripada Bangladesh, akhirnya semalam Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM telah pun menyerbu sebuah syarikat. Syarikat ini milik ahli perniagaan bergelar Datuk Seri. Dia bukan warga kita, yang dipercaya terbabit dalam proses visa dan pengambilan pekerja asing dari Bangladesh. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azhar Baki, pihaknya sedang memanggil ahli perniagaan terbabit pada Isnin lalu bagi menjalankan siasatan. Setakat ini beliau mengesahkan bahawa siasatan sedang dijalankan berhubung syarikat itu yang mengendalikan pengambilan pekerja asing dari Bangladesh serta terbabit dalam membangunkan satu sistem pendaftaran pekerja asing. Terima kasih. Tahniah kita ucap kepada SPRM yang begitu peka untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi ni. Saudara Sajid Piut dan Puan Nur Zila binti Yahya Ifsham. Ini yang kita alami. Negara kita ni kadang-kadang pekerja asing datang begitu ramai, saudara. Kita berharap agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin demi lestari kemakmuran negara kita. Suka tak suka kena terima hakikat, saudara. Negara kita ini negara yang makmur. Cuma mereka yang mengambil kesempatan. Saudara Syakri tak suka boleh belah, jangan. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Syakri Abi, tak apalah awak nak kata apa-apa katalah. Saudara Azmi Hatan, saudara SB SL Sebib semua, dia kata betul-betul, dia kata minta jasa baik teman-teman semua, tolonglah share, beri semangat kepada saya, saudara. Saudara Ifsham, saudara Mr. Wan, saudara Puan Nuraidah Kamarudin, ruginya wang negara. Saya nak sebut pun ni, kata Pak Mahir rantik ramai penasihat yang tak mendatangkan apa-apa kebaikan. Sebab itu kata Puan Nuraidah, cepat-cepatlah bubarkan parlimen. Kata Tok Putih pula, tunggu putusan mahkamah lah, tengok kalau dah salah duduk dalam, pulanglah, saudara. Dan hari ini saya juga menerima perkabaran teman-teman saya di kota London. Mereka menghantar kiriman SMS, ada yang hantar WhatsApp, kemudian ada pula kiriman lagi mengatakan bahawa media di London dalam persiapan untuk membuat coverage, iaitu pengumuman resmi daripada rumah nombor 10 Downing Street, selalu orang panggil nombor 10 Downing Street, iaitu kediaman resmi Perdana Menteri England Boris Johnson. Kerana katanya Boris Johnson akan meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri England.
Ya, ini sebab Boris gagal untuk menangani persoalan yang dibangkitkan oleh Jabatan Integriti yang mendedahkan bagaimana saat rakyat di England dahulu berada dalam kurungan COVID-19, susah, rakyat di England susah, tapi Perdana Menterinya berpesta di rumah nombor 10 Downing Street. Kononnya katanya ada tari menari dan sebagainya. Ini membangkit kemarahan warga di England. Begitu juga gagalnya Boris Johnson menangani permasalahan ekonomi England yang terus merudum dan merudum. Memang kawan-kawan saya bagi tahu di England sekarang ni kedai-kedai pun dah sepi, sunyi. Dulu kalau Oxford Street tu hari Sabtu, hari Minggu macam satu pesta, berjuta manusia. Sekarang dah tak ada dah, suasana sunyi, sepi. Jadi menimbulkan amarah rakyat. Sebab itu bulan lalu bila diadakan pilihan raya kecil, dua orang calon daripada parti mewakili parti Boris Johnson kalah teruk kepada parti pembangkang. Akhirnya dengan pertakan jawatan itu kabarnya kesan bila Boris Johnson bakal mengumumkan pertakan jawatan, maka pasaran saham mula bertenaga balik. Dan mata wang England dapat sedikit tambahan kepada kenaikan kepada 1%. Bagaimana negara kita? Kita masih lagi tumbang ambing. Terpulang kepada Yang Amat Perdana Menteri. Ya saudara. Dan dalam waktu ini juga saya melihat ramai orang mengatakan bahawa ekonomi Indonesia meningkat, tetapi ia terhad kepada sektor industri saja saudara. Memang banyak, tidak dinafikan. Banyak kilang-kilang, pelaburan datang ke Indonesia, tapi bukan untuk warga di sektor pertanian. Kerana kabarnya harga pasaran buah ini kelapa sawit, BTS ni buah tandan segar, terus merosot juga rupanya di Indonesia. Sebab itu kesan dari situ kita di sini pun bertambah merosot juga apabila pengilang-pengilang dia seolah-olah tak nak ambil minyak buah sawit itu, buah BTS, buah tandan segar daripada tempatan, dia ambil import daripada Indonesia yang harganya jauh lebih murah. Jadi kesannya maka industri kelapa sawit juga akan turut merosot dan harga pendapatan warga Felda turut merosot. Bagaimanapun Timbalan Menteri Komoditi Saudara Vijay Singh, beliau begitu cepat bertindak sebab dia kata kilang-kilang yang tidak mahu membeli buah-buah kelapa sawit BTS ini, maka akan dikenakan penalti kerana mereka memperoleh lesen daripada kerajaan. Sebab itu gamaknya, maka minyak pun tak dapat. Jadi ini keadaan saudara. Sebab petani di Republik India dia menjual sawit saudara. Laporan saya dapat CNBC Indonesia juga menzahirkan sungutan yang begitu tinggi di kalangan kerana katanya rupiah sekitar 4,500 ke 5,000 1 kilo. Artinya dalam RM200, RM1 saja. Tidak macam kita booming sampai 600, 800. Itu sebabnya menarik harga pasaran buah kelapa sawit. Itu tentang pertanian. Dan saya sebenarnya seronok bila saya melihat bahawa filem Melayu kita, iaitu filem Mat Kilau, benar-benar menjadi fenomena. Akhirnya sekarang ni anak-anak muda bangga memakai tengkolok. Dan tidak lagi nak rasa malu-malu, segan-segan, nak rasa bangga sebagai anak Melayu. Cucu-cucu saya pun sekarang ni tengok. Jadi fenomena lah. Melihat bagaimana pengaruh filem Mat Kilau. Kabarnya kutipannya sudah pun melebihi 50 juta. Syabas saya ucapkan kepada saudara Syamsul Yusof dan syarikatnya. Tetapi bila saya tengok pendapatan hasil jualan tiket lebih 50 juta hanya dalam masa 11 hari, semua saya terkenangkan apakah pendapatan itu dapat dinikmati oleh saudara Syamsul Yusof dan penggiat seni syarikat yang menerbitkan filem tersebut. Kerana syaratnya iaitu untuk minggu pertama tu kalaulah dapat collectionnya 20 juta, 10 juta saja untuk syarikat Syamsul Yusof dan 10 juta untuk panggung. 10 juta itu kena pula potong, iaitu 25%, 2,500, tinggallah 7,500. Sedangkan modal untuk buat filem itu melebihi 8 juta. Begitulah potongan seterusnya.
Mula-mula 50-50. Kemudian panggung terus mengaut keuntungan sebab panggung dapat 55%. Saudara Yusof dapat 45%. Kemudian minggu ketiga 40 pemilik penerbit, 60 pemilik panggung, sehinggalah sampai ke tahap cuma 25% saja penerbit memperolehi kutipan dan panggung dapat 75%. Sewajarnya lah. Saudara, itu sebab ada kutipan cukai, hiburan dan sebagainya. Maka sewajarnya lah. Dan kita harap pimpinan di Finas, saya dulu berjuang soal ini tapi masih lagi belum berjaya. Cuma kita berjaya dulu syarat wajib tayang. Sekarang ini kita minta kalau boleh pembahagian keuntungan tu janganlah begitu tinggi. Kalau filem itu sampai tahap mencecah box office, maka dikurangkanlah pembahagian keuntungannya supaya warga kita memperolehi keberuntungan hasil seni mereka. Jadi Finas harus bertanggungjawab soal ini. Tidak nanti khabar indah khabar dari rupa collection dapat 80,000, bagi dengan panggung akhirnya penerbit cuma dapat 30,000, potong pula 25%, 6,000 lebih. Jadi sepatutnya Finas juga harus mencari inisiatif, kerana dengan penghasilan seni ini negara kerajaan dapat mengutip 25% percukaian cukai. Jadi carilah, fikirlah cara inisiatif macam mana. Mungkin bagi lamsam 2-3 juta pada penerbit, adalah nyawa sikit. Kerana saya melihat sekarang ni hasil seni anak-anak tempatan kita ni diabaikan oleh pihak yang bertanggungjawab, khususnya Finas, dan begitu juga dengan lagu-lagu. Saya melihat dalam YouTube menjadikan fenomena di seluruh Indonesia. Kalau saya menyantuni YouTube, Facebook dan sebagainya, hari ini lagu apa yang saya sebut tadi itu Permaidani Buih yang dinyanyikan satu ketika dahulu oleh kumpulan Exit mencapai tahap sampai ke 50 juta penonton. Sebab ramai menyanyi. Orang ni menyanyi sikit, orang ni lebih kurang dalam 15. Ada 15 penyanyi mendendangkan lagu Permaidani Buih. Dan penonton ataupun mereka yang subscribe pada YouTube ataupun Facebook lebih 50 juta. Keberuntungan itu cuma dapat pada mereka. Bagaimana dengan kumpulan Exit? Bolehlah senyum bangga lagu aku 50 juta orang tengok, tapi apa pun tak ada. Inilah orang kata menang sorak, tak ada apa-apa pun. Jadi saya haraplah pihak berwajib dapat mencari upaya supaya anak-anak seni kita ini memperoleh sedikit keberuntungan. Saya lebih tak ada saya tengok anak-anak kita bila mereka berkarya, karya mereka diperakui di peringkat antarabangsa. Perlulah. Saudara, ini sekadar segmen seni pun kita kena santun juga, saudara. Seni itulah santapan jiwa. Saya bila dengar lagu tu memang menyentuh perasaan. Kena salah aku juga. Kena jatuh cinta padamu seanggun permaidani. Sewajarnya aku cerminkan diriku sebelum kamar kasih aku buka untukmu. Aduh, seni katanya cukup indah, saudara. Tapi apa pun tak dapat pada penerbit. Saudara Faris Amir Ambo pas tolak PN, sokong UMNO. Okey, sekejap lagi saya nak silakan. Cuma hari ini sambil kita lega dengan lagu tu, saya harus melaporkan tentang pembicaraan kerana ini berhubung kait dengan presiden kita, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid. Hari ini selama 8 hari long run pembicaraan, dan akhirnya walaupun macam-macam lah pihak pendakwa raya cuba memancing Datuk Zahid dan beliau berjawab dengan jelas. Cuma saya nampak bahawa berhubung dengan kes pembelian 2 banglo, rupanya banglo itu milik Tan Sri Lee Kim Yew. Lee Kim Yew ni olah orang-orang kroni Dr. Mahathir. Maka sedikit demi sedikit terdedah dari mana punca beritanya. Sebab jangan lupa saudara, waktu dia berkempen dulu, masa nak menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional, Dr. Mahathir pernah berkata, waktu saya jadi Presiden UMNO ada seorang ketua pemuda, dia ada membuat perakuan, dia ada wang sebanyak 350 juta tunai. Itulah Zaid Hamidi. Artinya dia dah kaya raya sebelum dia jadi menteri. Sebelum dia masuk dalam kerajaan, hanya sekadar dia ketua pemuda, dia berniaga apa semua, dah kaya raya. Dan bila dia beli rumah tu, rupanya rumah Tan Sri Lee Kim Yew. Tanah lah, bukan rumah, tanah Lee Kim Yew yang dibangunkan untuk jadikan pusat tahfiz, pusat kegiatan agama. Dan saya dipahamkan bahawa hakim
bersetuju pada 1 bulan nanti untuk pergi melihat sendiri dengan mata sendiri apakah benar dakwaan Datuk Zahid bahawa tanah tersebut dibeli untuk digunakan sebagai pusat tahfiz. Sebelum pembicaraan akan dibicarakan pada 5 bulan. Jadi mahkamah akan melawat Yayasan Al-Falaq di Country Heights pada 1 bulan 8. Bagi saya itu baiklah pendapat. Cuma yang saya nampak ada nama Tan Sri Lee Kim Yew. Tan Sri Lee Kim Yew tu saudara saya siapa? Kroni siapa? Gamak-gamaknya sambil dia minum kopi waktu petang, dia bercakap dengan atuk tu, dia kata saya punya tanah pun dia beli. Jadi itu digunakan alasan. Mungkin saya tak lebih daripada itu saudara. Saya tengok pembicaraan ni saudara. Sebab itu saya bersetuju juga dengan pandangan Ketua Penerangan Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah. Sebab dia kata diorang ni parti-parti pembangkang ni memang pakar dalam putar belik kenyataan. Tok Mat mengatakan bahawa dalam interview tu saya dengar, saya hayati tiap-tiap ayatnya tu. Apa khabar Kukal Kelamo hadir ya. Jangan kata tak sebut marah pula. Dia Tok Mat mengatakan bahawa dia mengharapkan agar Datuk Najib mendapat pengadilan yang sewajarnya, yang benar-benar adil, bukan terpilih. Itu kenyataan dia. Tapi kalau mahkamah dah menetapkan dia masuk penjara, nak buat macam mana? Dia kata kita bukanlah orang yang menentang keadilan, kita bukan menentang keputusan mahkamah. Ramai juga dia kata pemimpin UMNO yang dibawa ke mahkamah dan diadili, kononnya diadili, tapi akhirnya masuk ke dicarakan. Jadi bila pengacara tersebut bertanya apakah tidak boleh dibuat pengampunan sekarang, dia kata proses kita, dia kena berada di penjara lah dulu, baru dia adakan proses. Itu cara-caranya. Tiba-tiba dia kata, Tok Mat kata Datuk Najib mesti pergi ke penjara. Ini cara mereka lah, nak melaga-lagakan. Ini saya tengok benda begitu, saya geling kepala lah. Dia orang ni lain tak ada lah. Orang cakap salah sikit, terus benda yang boleh melagakan, membuatkan Datuk Najib kecil hati. Sebenarnya tak ada pun. Datuk Najib senyum bila dengar ni. Kita bercakap soal fakta. Pimpinan UMNO selalunya mereka bercakap soal fakta, tidak memetik satu kenyataan daripada di mana-mana. Tak ada saudara. Begitu juga sekarang ni saya nampak bagaimana Datuk Nur Jazlan, Perhubungan UMNO Johor, ada mapau khas yang dijalankan mengikut lunas undang-undang dan keputusan mendapat sebulat suara. Jadi kenapakah ROS masih lagi lambat nak membuat keputusan? Boleh tak boleh pindah perlembagaan tersebut? Kerana itu persoalan yang ditimbulkan olehnya. Dia mempertikaikan Jabatan Pendaftar Pertubuhan ni, ROS ni, kerana dia kata seolah-olah nak melambat-lambatkan. Jadi dia kata susah sangat ke ROS nak buat keputusan? Ataupun ROS sudah jadi cagaran politik oleh menteri-menteri daripada Bersatu? Mungkin. Jadi dia kata saya bekas timbalan menteri. Betul. Datuk Nur Jazlan adalah bekas timbalan menteri dalam negeri satu ketika dahulu. Jadi dia kata dia tahu bidang kuasa dan peraturan dalam ROS. Kalau satu pertubuhan buat mesyuarat, buat pindaan, dan semuanya mengikut peraturan yang ditetapkan dalam akta pertubuhan, maka ROS tak ada hak untuk memberi kelulusan atau mengesahkan minit mesyuarat itu. Tegas Datuk Jazlan. Jadi tak ada hak lah untuk tidak memberi. Bukan untuk memberi, untuk tidak memberi kelulusan. Jadi sewajarnya bila mesyuarat dengan betul, kena bagilah katanya. Jadi pindaan tersebut telah pun mendapat kelulusan sebulat suara. Sebulat suara, saudara, dalam sistem demokrasi kita ni, oleh perwakilan parti yang bagi membolehkan pemilihan parti diadakan 6 bulan selepas pilihan raya umum. Namun keputusan untuk mengesahkan atau tidak pindaan tersebut masih belum dibuat oleh ROS. Jadi kata Datuk Nur Jazlan, pilihan Perhimpunan Agung Khas UMNO dijalankan seperti mana yang ditetapkan oleh undang-undang, serta keputusan pindaan juga mendapat sebulat suara oleh perwakilan tanpa sebarang bantahan. Malahan usul tersebut yang dibawa oleh Datuk Seri Khalid Nordin disokong oleh Perdana Menteri. Jadi dia kata mungkin gagaknya, kata Datuk Nur Jazlan, pemimpin dan menteri-menteri dari Bersatu cuba mengatur permainan politik dan membuatkan Perdana Menteri berada dalam keadaan serba salah. Malah katanya dia heran juga, menteri-menteri UMNO dalam kerajaan pun sepatutnya menyokong perlembagaan itu, perubahan perlembagaan itu. Jadi mereka perlakukan parti yang diwakili oleh Perdana Menteri sebegitu rupa.
Jadi mereka cuba untuk mencalonkan imej UMNO dan imej Perdana Menteri. Mereka cuba menangguk daya keruh dan gunakan ROS sebagai senjata politik untuk ugut Perdana Menteri dan parti UMNO. Itu kata Datuk Nur Jazlan, bukan kata saya, saudara. Beliau mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri. Dalam masa yang sama, Datuk Nur Jazlan juga mendakwa kebarangkalian hal ini dijadikan mainan politik oleh sesetengah Menteri Bersatu berikutan mereka sendiri takut untuk berdepan dengan PRU. Jadi, ini kerana siri kekalahan yang dialami oleh Parti Bersatu dalam pilihan negeri Melaka Johor cukup menggerunkan mereka. Sebab itu, kita pun selama tahu Bersatu ni suka dengan budaya politik ugut dalam usaha mereka nak kawal kerajaan Perikatan Nasional. Kalau budaya ini berterusan, saya rasa eloklah dibubarkan saja Parlimen. Kita buat pilihan raya umum ni dan kembalikan mandat untuk rakyat memilih kerajaan. Habis cerita. Itu katanya. Saya harap agar Yang Amat Perdana Menteri dapat mendengar kenyataan ini, dapat prihatin, ada empati. Ini suara daripada Ketua Perhubungan, Timbalan Ketua Perhubungan Johor, dan beliau bekas mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri yang tahu. Saudara Zul, Saudara Mat Sid, Saudara Alias, Saudara Menpol, Saudara Jaka Linglung. Sedih BP kali ini pemilihan ditangguh pula dah. Saya dalam keadaan begini, saya juga ingin menyantuni kenyataan daripada Naib Presiden UMNO, Datuk Khalid Nordin. Jadi bukan kenyataan kita, bukan kenyataan saya, bukan kenyataan warga Akar Rubi saja. Selaku Naib Presiden UMNO, Datuk Sri Khalid Nordin, dia mengatakan pilihan raya umum perlu diadakan dengan secepat mungkin. Kerana ia hanya inilah caranya untuk dapat membantu menyelesaikan masalah negara kita. Itu kenyataan daripada Naib Presiden UMNO. Sebab dia kata sekarang ini, dalam kiriman Facebooknya lah, dia mengatakan bahawa sekarang ini para pelabur mereka tak masuk sebab mereka nak tunggu dan lihat. Kerana hari ini kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang cacah merbah, bukan kerajaan yang dominan, bukan kerajaan yang satu. Malahan setiap keputusan itu selalu bercanggah. Kerana betul, saya bersetuju bahawa kalaulah Perdana Menteri buat keputusan, Perdana Menteri datang daripada UMNO, maka menteri-menteri daripada PBM tak bersetuju. Kalau itu boleh mendatangkan keberuntungan kepada UMNO. Begitu juga dengan pemimpin dari PAS. Kalau ada cadangan daripada PAS, orang daripada UMNO pula kata macam mana ni kalau ini boleh menguntungkan PAS. Tapi kebanyakannya juga kadang-kadang apa yang dicadangkan oleh menteri daripada PBM mungkin dipersetujui oleh menteri UMNO. Ini menteri UMNO ni, mereka ini lebih saya sikapkan sebagai musang bulu ayam. Sebab itu saya melihat kenyataan daripada Wan Saiful. Bila dia mengatakan, saya terkejut. Sebab dia kata Anwar Musa adalah saksi hidup perjanjian bersatu dengan Ismail Sabri. Jadi apakah waktu perundingan untuk meletakkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, perbincangan, perjanjian antara Perdana Menteri dengan Tan Sri Muhyiddin itu ada sama adalah Tan Sri Anwar Musa. Tapi kalau benda itu berlaku, kenapa ia tidak dirangka dalam satu bentuk perjanjian bertulis? Ini yang dibangkitkan oleh Datuk Lokman semalam. Sepatutnya ada perjanjian bertulis. Dan sepatutnya kalau itu dilakukan, Datuk Seri Ismail Sabri, beliau mewakili UMNO. Beliau sebagai Naib Presiden UMNO kena bentangkan dalam Majlis Tinggi. Dia tak boleh buat sembarangan atas nama ahli UMNO. Dia kena juga sedar bahawa dia hadir di situ mewakili parti UMNO, bukan sebagai Datuk Ismail Sabri. Kalau tidak, ramai lagi lah yang boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Kerana beliau merupakan Naib Presiden. Apabila Presiden UMNO tidak mahu, apabila Timbalan Presiden bukan dia ahli Parlimen, maka dicalonkan nama Datuk Ismail Sabri. Artinya beliau mewakili UMNO. Jadi sesuatu persetujuan, sesuatu perundingan, mesti bila dah berunding bawa balik kepada UMNO. Ini yang dulu yang saya kadang-kadang bila orang kata saya balun Perdana Menteri, saya bukan balun, saya menjelaskan keadaan. Waktu beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, di saat-saat akhir, waktu UMNO nak tarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, lebih kurang dalam tak sampai sebulan pun, bila UMNO dengar ura-ura ahli Parlimen UMNO nak tarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Waktu itu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri.
Bila rakyat terkurung begitu lama, ekonomi tidak baik, tak pulih pun, katanya nak pulih dan sebagainya, adanya darurat. Akhirnya, apa yang dijanjikan dengan UMNO, itu jelas. UMNO tuntut dia jadi Perdana Menteri, lepas itu dalam tempoh 6 bulan kena ada pilihan raya umum. Selepas bulan Ogos. Waktu itu Presiden UMNO mengatakan Tan Sri boleh Perdana Menteri sampai bulan Ogos lewatnya. Lepas itu kena ada pilihan raya. Jadi bila dia tidak mahu memanggil pilihan raya, dilihat masih melengah-lengahkan, akhirnya Presiden UMNO panggil ahli-ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO untuk tarik sokongan. Di saat itulah berlaku belah bagi. Setengah daripada ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO bersetuju untuk mengekalkan Tan Sri Muhyiddin apabila Tan Sri Muhyiddin melantik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ramai yang melihat pelantikan itu adalah sebagai tagan ataupun satu benda yang diperdagangkan oleh Tan Sri Muhyiddin untuk mengekalkan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Tapi itu tak berjaya. Akhirnya warga UMNO dari kalangan ahli parlimen tetap menarik sokongan seramai 14 orang yang sampai sekarang tak ada penduduk dalam kerajaan. Mereka yang menyokong Tan Sri Muhyiddin sekarang ni jadi menteri dan sebagainya. Ini realitinya saudara. Sebab itu bila Wan Saiful mengatakan bahawa Anwar Musa adalah saksi hidup perjanjian itu, jadi kita pun terkejut juga bahawa apakah beliau adalah antara orang yang merencanakan sehingga Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Sedangkan sebelum itu, macam saya katakan, pimpinan UMNO telah pun bertemu dengan Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah. Mereka bersetuju agar Yang Berhormat Tan Sri Tengku Razali Hamzah menjadi Perdana Menteri. Ini realiti, tak boleh siapa berbohong. Tiba-tiba boleh berubah, bertukar. Apakah ini juga sebagai ada percaturan? Dalam percaturan itu Tan Sri Anwar terlibat, saya pun tak tahu. Tapi bila Wan Saiful mengatakan bahawa beliau adalah saksi mata terhadap perjanjian itu. Sebab itu bila mereka menuntut jawatan Timbalan Perdana Menteri itu, walaupun disanggah bersatu, tetap mendesak menuntut jawatan Timbalan Perdana Menteri diberikan kepada mereka. Mereka tak ambil kisah saat rakyat menderita ke, rakyat susah ke, bersatu tak ambil peduli. Yang mereka perjuangkanlah jawatan dan untuk diri aku. Itu keadaannya saudara. Saya tak mau cakap lebih dari itu. Saya menyerahkan sebagaimana saya janji dengan anda, saya memberi pencerahan, saya memberi penerangan apa yang saya lihat, apa yang saya diberitahu. Ini realiti. Sehingga kan ada kalangan pemimpin UMNO dilihat seolah-olah yang kata tipu Tengku Razali. Dia bukan tipu. Sebab ada tangan-tangan yang mencatur di kalangan ahli parlimen. Sebab yang bertemu dengan Tengku Razali masa itu, yang ahli parlimennya cuma Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zaid Hamidi, 2 orang je. Dan Ahmad Maslan, Datuk Seri Ahmad Maslan. Lain tak. 4 orang lain bukan ahli parlimen. Itu keadaannya. Tapi saya katakan kalau Tengku Razali Hamzah jadi Perdana Menteri, rasanya masalah yang kita hadapi sekarang ni mungkin dah banyak dah selesai. Sebab janjinya kalau Yang Mulia Tengku Razali jadi Perdana Menteri, beliau akan memperbaiki ekonomi. Adalah cara dia. Takkan nak ceritakan semua orang. Kemudian lepas dah baik ekonomi, dah pulih, maka dia adakan pilihan raya. Tak ada pula nak tuntut macam sekarang ni. Bagai nak rakyat menjerit, minta diadakan pilihan raya, tak ada juga. Apa yang ada sekarang ini, tuntutan demi tuntutan oleh pimpinan daripada Bersatu. Mereka minta jawatan, nak jadi menteri, nak jadi Timbalan Perdana Menteri, nak duduk dalam DSC dan sebagainya. Sedangkan rakyat dan susah. Saudara Azhar Rabu, Anwar Musa kantoi. Sebab yang ini menyatakan bukan saya, ini kenyataan daripada Wan Saiful. Sudah mula terjelas. Segala-galanya sekarang ini sudah mula tercerna. Sebab itu saya kata, saya berpegang pada kenyataan ataupun pesanan almarhum Datuk Arud Idris. Dia kata, Mal, kena ingat, kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Satu ketika nanti kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Namun saat kamu mempertahankan kebenaran itu, saat itulah kamu akan dilihat salah. Waktu saya dulu membalun Datuk Anwar Musa ni, orang marah saya lah. Bila saya berdiam diri, sekarang ni muncul satu persatu. Saudara, ini gambaran yang saya dapat. Sebab ini bila Wan Saiful kata jawatan Perdana Menteri itu bukan tuntutan baru, dah lama dah ada apa semua. Sebab itu bila Ketua Penerangan UMNO, Saudara Syahril, dia menafikan adanya perjanjian. Tapi bila Wan Saiful kata ini saksi matanya adalah Anwar Musa, nak jawab macam mana? Walaupun Syahril menjawab, mengatakan begitu dan sebagainya, saya melihat bahawa itulah keadaan politik kita ni. Mereka lain tak ada memikirkan soal apa aku dapat,
Tembuluk aku mesti diisi. Rakyat nak jadi apa pun terpulang. Aku mesti dapat jawatan. Itu yang geram saya tengok tu kadang saya. Pasal tu memang begitu perangainya. Semalam saya dah ceritakan, mereka akan bungkus dalam pilihan umum akan datang, InsyaAllah. Sebab itu mereka berusaha untuk melengah-lengahkan, minta supaya jangan diadakan sekarang dan sebagainya. Tuntut itu dan ini daripada Perdana Menteri. Sebab mereka tahu, kalau pilihan raya besok ke lusa ke, wuyup seruyup-wuyupnya, saya tidak nampak ada satu pun calon daripada Parti Pribumi boleh menang. Tak ada satu pun. Wak Imam presidennya. Semalam saya dah bagi tahu gambaran bagaimana. Saudara, bagi sama ada mereka itu yang melompat jadi katak daripada UMNO, tentulah mereka akan diperlasah oleh UMNO bagi nak. Pasti tidak ada satu undi pun daripada UMNO mereka akan dapat. Begitu juga kalau mereka melompat daripada parti keadilan, warga keadilan macam Azmin Ali, Zuraida, Xavier apa semua tu. Sekarang ni warga keadilan tengah tunggu bila nak buat pilihan raya ni. Sebab juga mereka akan dikerat bagi nak. Tidak mungkin. Malahan tunggulah nasib kamu, Azmin Ali, Zuraida, Xavier, Datuk Kamurin Jaafar. Ramailah kumpulan dia orang. UMNO ni yang 16 orang ni memang pastilah untuk dapat calon balik tidak akan mungkin. Saya pun kalau Datuk Seri Zahid mencalonkan mereka semula, lunyailah Datuk Zahid saya balon. Ini saya cakap terus terang, saya berjanji dengan anda. Sebab Datuk Seri Zahid berjanji dengan saya, dia kata insya-Allah kita akan turunkan muka-muka baru. Kalau dikurungkan balik kata-kata ini, kita akan balon secara bersiri lah, tak gitu saja. Kita balon bersiri berjemaah. Tapi kalau boleh melaksanakan kepimpinan yang baik, kepimpinan untuk mencari ahli-ahli yang baru, warga-warga daripada UMNO yang bersih untuk meladani kehidupan rakyat, wajar kita sokong. Sewajarnya kita beri teguh di belakang Presiden. Jangan ikut sangat cakap ketua-ketua bahagian tu yang itu dah kalah. Sudahlah, bagilah muka baru pula. Saudara, okey, sebagaimana yang saya janjikan, malam ini kita akan bercakap bagaimana orang Parti PAS dan Amanah. Yang saya lihat paling tinggi pun saudara, PAS boleh dapat dalam paling tinggi daripada 18 kursi, 6 kursi je. Paling tak kena gaya, uyup. Ini saya macam apa semalam. Datuk Husyam turun bersama dengan wakil UMNO Abang Wi, Datuk Cikgu Wi mengadakan satu ceramah umum di Pasir Putih. Ramai turun. Jadi katanya Pasir Putih tu babailah daripada PAS. Begitu juga di kawasan-kawasan di mana ada sungutan, rumah rakyat diroboh dan sebagainya. Ini jangan lupa akhirnya akan menjadi dendam dan doa rakyat yang dizalimi oleh PAS. Betul mereka tinggal kawasan tanah kerajaan, tapi apakah tidak ada pertimbangan kemanusiaan? Saya saudara Roza PAS ruyuk. Memang saya nampak. Okey, saya cakap sekarang saya. Mula-mula kawasan untuk PAS ni kawasan Pendang. Haji Awang Salihuddin. Dia menang itu hari 26,536. Barisan Nasional dapat 20,000. Amanah situ bertanding itu hari ada 14,000. Jadi kalau campur dua ni 34,000. Macam mana lah Awang Salihuddin ni? Bukan orang lain, kawan baik saya. Waktu di Parlimen, kami sering makan apa semua. Saya tak nampak dia boleh mampu pertahankan. Sedangkan kawasan Pendang ini dulu dikuakili oleh UMNO. Bapa sahabat saya, Saudara Abdul Manaf. Satu kelas saya waktu saya belajar kat kolej, Saudara Abdul Manaf ini, beliau adalah anak kepada ahli Parlimen. Muin Abdul Manaf. Saudara. Kemudian pergi ke Jerai Sabri Aziz. Dia cuma menang berapa sangat ni? Dia dapat 22,312. Calon Barisan Nasional 21,723. Ratusan saja. Amanah situ pun ada 21,000. Kalau campur 40,000 lagi ruyuk. Saya melihat bahawa adanya sampan bentuk seolah macam Amanah ada. Kalau Amanah rasa tak boleh dapat, dia akan sokonglah pada calon Barisan Nasional. Itu yang saya dapat. Seres di SIK. SIK ni kawasannya Ustaz Tarmizi. Selalu minum dengan saya di Parlimen. Tapi saya harus bercakap benar. Ustaz Tarmizi tenat untuk mempertahankan kerusi di SIK. Dia dapat itu hari 20,000 saja. Calon Barisan Nasional 14, Amanah ada 6. Jadi di situ aja ada 21,000 undi yang akan menentang beliau. Di Tumpat, Kelantan, ini mungkin dapat dipertahankan oleh PAS satu kursi. Sebab dia dapat menang itu hari 29,544. Cikgu Lah bin Mat Nawi.
Sedangkan calon Barisan Nasional dapat 10,000, 29,000. Dia dapat 41,000. Okey lah, kita terima hakikat. Ditumpat. Di Pekalan Cepa juga boleh menang untuk PAS. Iaitu PAS dapat 32,000, UMNO Barisan Nasional 19,000. Saudara, di Kota Baru, ini saya minta maaf lah. Bye-bye lah. Susah Agung PAS tidak akan selamat di Kota Baru. Sebab itu hari dia menang pun 25,000 je. Yang mengundi Barisan Nasional 22,000. Malah yang mengundi PAS, yang mengundi Barisan, yang mengundi apa ini Amanah ada 16,000. So campur dua saja 38,000. Dia cuma ada dapat 28,000. 10,000 punya ni beza. Jadi calon PAS di Kota Baru tenat setenat-tenatnya. Sekarang boleh sembang lah, tapi masa pilihan raya akan datang lambat sembang lah. Kalau dia memilih tempat lain tak tahulah. Tak maaf, saya cakap terus terang, saya sebab saya janji dengan anda bagaimana saya melihat Kota Baru. Di Pasir Mas, ini Ketua Pemuda Fadli Syari. Dia tadi dapat 28,000. Tapi di situ ada 3 parti bertanding. Ini Pasir Mas ni dulu kawasan Datuk Ibrahim Ali, kawasan Datuk Hanafi, kawasan UMNO. Dan saya diberitahu warga UMNO dan pengundi sekarang ni sudah berbalik kepada UMNO di Pasir Mas. Sebab ni Fadli cuma dapat 28,000 saja. Sedangkan yang menentang dia ada 15, 20, 25, 30. Saya. Di Rantau Panjang. Ni kalah. Rantau Panjang dia dapat 24,581. Calon Barisan Nasional ada 18,000, calon daripada Amanah ada 5,000, di situ aja 23,700. Menang ratus-ratusan saja. Memang di Kelantan dulu antara UMNO dengan PAS memang ratusan saja. Dan kali ini pun polanya sama. Di Kubang Krian, okeylah mungkin boleh menang sebab itu tempat timbalan presidennya. Tuan Ibrahim, Tuan Man, orang baik. Saya cakap orang yang baik, kita kata orang baik. Baru 3 kursi saya PAS. PAS di Kubang Krian yang ketiga. Tetapi untuk di Bacok minta maaf. Daripada dulu calonnya dapat 38,000, tapi calon Barisan Nasional ada 32,800 dan calon daripada Amanah 4,800. Besar kemungkinan Amanah tak bertanding di situ. Kalau Amanah tak bertanding, di situ ada yang menentang dia ada 37,000. Ini realiti saya. Pasir Putih macam saya cakap ni lah. Cikgu Wi, Datuk Zawawi. Sebab dalam pemilihan itu hari, dia calon daripada PAS, dia cuma dapat 32,000 saja. Sedangkan calon Barisan Nasional ada 30,000. Pasir Putih adalah kawasan putih UMNO dulu. Saya berkeyakinan kali ini. Sebab kalaulah Amanah tidak meletakkan calon setelah dia melihat dulu pun bertanding cuma dapat 4,000 saja. Kalau dia tak bertanding, ni undi itu akan dapat pada UMNO Barisan Nasional 34,000. Minta maaf lah. Calon di Pasir Putih, eloklah kemas-kemaskan pejabat. Di Kuala Kerai, ini calon yang keempat yang boleh mempertahankan kursi dia. Itu saudara Ustaz Latif. Saya juga sabar malam tengok. Memang dia bekerja. Kita kalau orang boleh buat kerja, kita kena sokong lah saudara. Orang yang berkhidmat untuk rakyat, kita kena sokong. Beliau tidak mengambil jawapan pun, tak ada jadi menteri ke, timbalan menteri ke, tapi dia masih menyantuni rakyat di Kuala Kerai. Saya cuba berhubung dengan teman-teman, kawan-kawan saya yang tinggal di Kuala Kerai. Bisan saya pun ada juga buat kebun di Kuala Kerai. Dia mengatakan bahawa Ustaz Latif ni orang baik. Jadi untuk UMNO nak menang susah. Jadi itu calon yang keempat bagi PAS. Bagi Stew Zulkarnain Kadir, saya juga nampak tenat. Kerana waktu dia bertanding dulu, dia cuma dapat 35,000 saja calon PAS. UMNO Barisan 32,000, Amanah 4,000, ada 36. Semua ini apabila calon-calon daripada Amanah sedar dia tak akan bertanding. Sebab dia akan hilang wang deposit. Tak payah bertanding. So, undi itu akan balik pada UMNO, maka Stew kembali pada UMNO. Begitu juga di Kuala Nerus. Ini asalkan calon-calon yang diharapkan oleh penduduk, rakyat pengundi situ adalah calon muka baru. Di Kuala Nerus, ini di Kuala Nerus ni saudara Khairuddin Takiri. Dia sendiri mengatakan bahawa dia tidak hilang keyakinan bahawa PAS boleh menang di kawasan tersebut. Sedangkan dia pernah wakil rakyat situ. Waktu dia bertanding dulu dapat 37,974. Tapi dia nampak bahawa perkembangan mutakhir ini, rakyat sudah pun kembali kepada UMNO Barisan Nasional. Di Kuala Terengganu, Amzad Hashim,
Itu yang kelima sini boleh dapat. Kuala Terengganu 28 campur 15, 30, 43. Terengganu pun, Kuala Terengganu pun tenat. Sebab dia dapat 42,000. Tapi calon dan mak BN dengan amanah 28,000 campur 15,000, ada 43,000. Itu kedudukan saudara. Dan ini belum penambahan pengundi lagi. Dengan adanya penambahan pengundi lagi, dengan sikap mereka yang tidak mementingkan soal rakyat, lain tak ada, bila dapat jawatan, duduk dalam JSC, jadi Timbalan Menteri dan sebagainya, menyandar je, orang tengok. Dulu boleh bercakap lah masa kamu ada pembangkang. Kalau kita jadi kerajaan, kita buat itu, kita buat ini, tak ada berlaku sekarang, rakyat tengok. Apa dia bawa pada Kuala Terengganu? Boleh tanya daripada Raja Bahrain. Raja Bahrain juga begitu yakin bahawa calon PAS akan tumbang. Kemudian di Marang, kita kena terima hakikat. Marang, tapi hati-hati, kalau Mak Bakar turun belum pasti. Sebab itu Marang kawasan Tok Lebay ni. Kemudian di Dungun, Wan Hassan, dia dapat 40,000, mungkin boleh menang. Tu 5 kursi. Kemaman, kemenangan dia dapat pun 1,000 lebih. 1,000 lebih, sebab amanah situ dapat 12,000. Kalau amanah tidak menurunkan calon, maka Kemaman ini adalah kubu pada UMNO dari dulu lagi. Tapi dulu masa tu amanah dapat 12,000. UMNO Barisan Nasional diwakili oleh Datuk Sabri Cik dapat 37,715. Calon daripada PAS cuma 39,000. Sebab itu saya katakan pengundi-pengundi akan make a comeback. Begitu juga di Parit Buntar. Ini Parit Buntar kawasan amanah. Parit Buntar kawasan amanah kan tenat juga. Mujahid ni. Sebab dia dapat 16,753. Tetapi BN dulu dapat 13,655. Di PAS dapat 12,000. Jadi campur di situ ada 15,000 yang menentang dia. Kalaulah ada perjanjian dan sebagainya, terpulang. Tapi susah untuk diselamatkan kedudukan amanah. Di Lumut lagi kritikal saudara. 300 rindu lebih aja antara Dr. Zamri dengan Dr. Hatta Ramli. Ini amanah pencalon. Beza undi cuma 300 lebih saja. Banyak cerita kita dengar lepas tu bahawa ada berlaku itu ini apa semua. Tapi kita UMNO ni berlapang dada, tak apalah orang nak tipu ke apa semua, tak apalah. So kursi Lumut ini insya-Allah akan balik pada UMNO Barisan Nasional. Begitu juga di Kuala Selangor. Kuala Selangor amanah punya, dia yang menang 29,000, Dr. Zul. Tapi calon Barisan Nasional 21,000. Asalkan di sinilah letaknya, kalau calon terkena tapi turun balik, kalau orang macam Tengku Zafrul turun, itu pun nak menempah huyup lagi lah saudara. Hulu Langat, itu boleh menang pada amanah sebab dia dapat undi tinggi 49,000, dan calon Barisan Nasional cuma dapat 23,000. Jauh saudara. Sepang pun lebih kurang macam Hulu Langat. Sepang amanah dapat 46,700, calon daripada Barisan Nasional 28,000. Jadi artinya sekarang saudara, amanah dapat lebih kurang dalam 5 kursi, PAS dapat 6 kursi. Itu saja 11 kursi. Jadi berbalik pada keseluruhan. Apabila dalam keadaan begini, 11 kursi. Kalau 11 kursi, ini kursi-kursi yang tidak bersama dengan UMNO Barisan Nasional saudara. 11 kursi campur dengan DAP dapat lebih kurang 37. Jadi dia orang ada 48. Di sinilah saya katakan bahawa perlunya kita mencari undi daripada Parti Keadilan. Sekarang ni pun keadilan tu dah mula berantakan. Walaupun semalam, kemarin saya mengatakan keadilan boleh dapat dalam 48 kursi. Tapi dengan adanya sekarang ni perkembangan terbaru, rupanya ada perbalahan besar dalam keadilan apabila ramai warga-warga keadilan sudah pemuasa tak senang dengan cara penonjolan Rafizi. Malah sudah ada kenyataan Rafizi adalah calon Perdana Menteri. Sebab itu gamaknya Farhash Salvarado begitu menentang all out. Sudah ada perkabaran bahawa perbalahan sedang berlaku cukup teruk, sehingga kan Kongres Keadilan dia sepatutnya diadakan dalam bulan ini juga ditangguh. Di Sabah juga berantakan, di Semenanjung ni berantakan. Tak tahulah macam mana Abang Non nak mentadbirnya. Kalau begitu keadaannya, saya menganggarkan besok saya akan cuba mengulas bagaimana kedudukan UMNO Barisan Nasional calon-calonnya seandainya Yang Berhormat Datuk Zahid Hamidi meletakkan calon-calon yang mesra rakyat.
Kali ini tak usah pedulilah nak ambil hati BMCA ke MIC ke. Calon-calon Barisan Nasional mestilah calon yang bersih. Calon yang dilihat bersih, yang tidak lagi menggambarkan suasana untuk membesarkan tembuluk, membesarkan punggung bini saja. Ini mesti dihapuskan. InsyaAllah anak-anak muda melihat perkembangan dalam keadilan, mereka juga sudah mula patah semangat. Itu dapatan saya. Sebab tadi sebelum lebih kurang sekitar pukul 2 petang tadi, telefon saya menerima banyak panggilan. Dia kata kalau saya memberi pencerahan malam ini tentang PAS dengan amanah, tolong sampaikan salam. Saya adalah warga keadilan. Saya kecewa dengan apa yang berlaku sekarang. Artinya Datuk Ismail Sabri segeralah sambut dengan adakan pilihan raya umum. Lagi lewat, mereka perbaiki balik keadaannya. Sebab itu kalau keadaan sekarang boleh, UMNO boleh dapat cari menambah kursi, ditambah lagi dengan bantuan teman-teman kita di Sarawak dan di Sabah, UMNO boleh menjadi teraju dalam memimpin negara kita. Dan Datuk Ismail Sabri apa nak risau? Kalaulah UMNO Barisan Nasional menang, dia tetap jadi Perdana Menteri. Itu sebagaimana yang dilafazkan oleh Perdana Menteri. Yang takut apa? Orang yang takut sekarang ni orang keliling kelalang, orang yang menasihati Datuk Ismail Sabri, jangan buat begitu. Dan orang ini adalah saki baki yang ingin melihat penerusan kepimpinan dalam parti Perbumi. Jadi bagi saya, kalau dia warga UMNO, silalah keluar daripada UMNO, masuk parti PBM, bertanding, tak ada masalah. Boleh saya jangka mereka akan bertanding di bawah tiket PBM. Saya dah dapat tercium bau ada 4-5 orang ni akan bertanding menggunakan tiket PBM apabila nama mereka tidak disenaraikan. Saya berterima kasih pada Datuk Seri Presiden. Teruskan dengan tindakan anda, guguh gigihkan semangat bahawa warga UMNO mereka akan bumbi. Kita mau melihat UMNO ada perubahan yang begitu besar, yang nyata bahawa kita adalah parti yang menyantuni rakyat. Rakyat mahu melihat hadirnya pemimpin bersih yang benar-benar menzahirkan bahawa UMNO Barisan Nasional dari rakyat untuk rakyat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.